Mana lagi? Tadi kata dah ada semua. Sebelah orang dah ada tadi dalam Telegram. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. 9. Itu saja. Yang lain tak nak masuk. Soleh ni ada masalah apa? Masalah lain. Kita tunggu seminit lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah. Hari ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi kelas SLK 10013 asas pengurusan logistik. Okay, so jika you all boleh remember last class kita tengok bab 3. Okay, bab 3 ialah asas inventory. Okay, so untuk tu boleh tak kita buat sedikit quiz dahulu? Boleh? Boleh. Boleh. Sikit je, ada beberapa soalan je. Quiz. Okay, jawab dekat chat ya. Jawab dekat chat. Boleh tengok tak? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh boleh kita mula. Standby di chat ya. Jawab di chat. Okay. Soalan yang pertama. Okay, siapa cepat jawab? Apakah, nampak tak? Apakah definisi inventory? Alamak, tak ada ABC pula. Sini ialah bahan yang dibeli dari pembekal luar tetapi masih belum melalui sebarang proses transformasi dalam organisasi. Bahan atau barang yang disimpan dalam organisasi untuk kegunaan masa depan. Stok keluaran akhir yang boleh dijual atau menanti pengedaran untuk memenuhi permintaan pengguna. Definisi inventory. Which one? Tengah. Tengah. Lagi? Orang lain jawab apa? Faizul, Irfan, Soleh. Okey, Asma. B ya, B. Siapa lagi jawab A ke C ke? Nazrin jawab B. Okey, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So,
Yang A ni apa ni? Definisi apa ni? Bahan yang dibeli dari pembekal tapi masih belum mempunyai melalui sebarang proses transformasi dalam organisasi. Ni definisi apa? Ha. A ni definisi apa? Siapa tahu? Bahan mentah. Okey. C, stok keluaran akhir. Ini definisi apa? Definisi cepat. Yang C ni definisi apa? Definisi barang. Barang apa? Finish product. Finish product ataupun barang akhir. Barang siap. Barang siap. Okey. Jawapan dia ialah B. Okey. Betul. Next. Soalan yang kedua. Selain daripada bahan mentah, barang separa siap dan barang siap, terdapat satu lagi inventory yang biasanya disimpan oleh organisasi. Apakah jenis inventory tersebut? MRO, dead stock, safety stock. Hafizan jawab A, MRO. Orang lain? Hafizan saja jawab. Silakan, silakan. Hamizan, bahan mentah MRO, MRO, A, MRO, A, Ahmad Aham, A, Anis, A, Soleh, A. Okay, MRO, mari kita tekan tengok. MRO MRO. Betul. Okay. Next question. Apakah yang dimasukkan dengan MRO? MRO stands for movement, repair and operating, maintenance, repair and operating, movement, retail and operating. Which one? Yang mana satu? Yang mana satu? Hamizan jawab B, maintenance, repair and operating. Orang lain? Silakan jawab dekat ruangan chat. B, Asma B. Irfan, bahan penyelenggaraan. Which one, Irfan? Bahan penyelenggaraan tu yang mana satu? Movement, repair and operating, maintenance, repair and operating, or movement, retail and operating? Di dalam bahasa Inggeris lah MRO tu. Bahasa Melayu dia lah bahan penyelenggaraan, pembaikian dan operasi. Irfan B, Soleh B, Adham B, Anis B. Asma jawab dah? Asma B. Mesti tengok B. Maintenance, repair and operating. Yes, maintenance, repair and operating. Okay. Soalan yang seterusnya. Apa yang hendak dikeluarkan? Apa yang hendak dijual atau disimpan? Berapakah kuantinya? Bilakah masanya? Soalan-soalan di atas biasanya dikaitkan dengan apa? Adakah dikaitkan dengan kawalan inventory ataupun pengurusan inventory ataupun polisi inventory? Which one? Which one? Dua nak masuk. Which one? A, kawalan inventory. B, pengurusan inventory. C, polisi inventory. Hamizan jawab C. Hafizul jawab C. Hafizan jawab C. Anis jawab C. Adham jawab C. Aisyah jawab B. Asma jawab C. Nazin jawab C. Irfan jawab C. Okey. Aisyah jawab B. B, betul ke B?
B. B. Wrong answer. Wrong answer. So the correct answer is, apabila kita nak tetapkan polisi inventory, kita perlu tanya soalan-soalan yang di atas tadi tu. Okay. So the answer is policy inventory. Next question. Stok keluaran akhir yang boleh jual atau menanti pengedaran untuk memenuhi permintaan pengguna. Pernyataan di atas merujuk kepada A, B, C. Bahan mentah, barang sepada siap atau produk siap. C lah, of course lah C kan. Tadi pun kita dah bagi tahu. So produk siap lah. Produk siap. Next. Okay, lagi 3 soalan. Stok atau inventory yang masih dalam perjalanan dikenali sebagai is it stock on the way, stock kelewatan ataupun stok dalam transit? A, B, C. Asma jawab C, Aisyah jawab C, Hanis jawab C, Hafiz jawab C. Nazrin jawab C, Irfan jawab stok dalam transit C, okey. Okey, Adhan jawab C, Soleh jawab C. Okey, mari kita tengok stok dalam transit. Semua jawab stok dalam transit. Yes. Stok dalam transit tu stok sama ada dia masih duduk di dalam lori ke dalam kontena ke, dia tak sampai kat tempat destinasi lagi. So we call it stok dalam transit. Okey. Next question. Stok atau inventory yang dijangka akan dijual bagi sesuatu tempoh dan bagi memenuhi permintaan semasa dikenali sebagai stok yang dijangka akan dijual bagi satu tempoh dan bagi memenuhi permintaan semasa. Is it stok keselamatan, stok dalam transit ataupun stok kitaran? Jawapan? Hafizan jawab C. Oh, laju Hafizan ni. Hafizan jawab C, Amizan jawab C, Nazrin jawab C. Anis jawab C, Asma jawab C. Soleh jawab C. Dah. C. Okay. So the right answer is C. Stok kitaran. Last question. Merujuk kepada stok yang telah lama tidak bergerak dan duduk dalam gudang dan bagi tempoh yang terlalu lama. Is it dead stock, safety stock ataupun speculative stock? Yes. A. Semua jawab A. A. Okay. Semua jawab A. Dead stock. Okay. Tahniah semua. Semua jawab betul lah ke? Okay. Saya nak ambil kehadiran sekejap. Tadi ada yang mesej saya cakap pergi buat swab test. Fatimah ke siapa? Okay. So saya nak ambil kehadiran dulu. So hari ni kita akan masuk topik ni topik gudang sikit So tak banyak lah. Gudang tu pun ada beberapa ada subtopik, 3 subtopik sahajalah. Okay. Jadi saya ambil kehadiran dahulu. Ini kelas B ke? Kelas B. Okay. Okay. Fikriah ada? Fikriah ada tak? Tak ada? Ain Aisyah ada kan? Ada. Siti Nur Fatimah tak ada ke? Nur Fatimah dia pergi klinik tadi. Wan Ahmad Nazrin?
Ada. Ada. Wan Muhammad Faisal. Tak ada. No, Faisal tak ada. Irfan ada kan? Ada. Anis pun ada. Fikriah baru masuk. Anis ada. Hafizul pun ada tadi deh. Asma ada. Ada Ham? Ada kan? Ada. Khairunisa? Tak ada ni saya rasa. Khairunisa tak ada. Soleh ada. Jawab soalan saat ni. Hafizan Hamizan ada. Hafizuddin? Saya tak ada Hafizuddin. Fikriah baru masuk ke tu? Is it Fikriah yang baru masuk tu? Fikriah, are you there? Susti Fatimah tak ada, Faisal tak ada, ramai tak ada. Khairunisa tak ada, Hafizuddin tak ada ni. Okay, good. So, insyaAllah hari ni saya nak saya masuk sikit, terus masuk ni lah ya. Saya terus masuk topik, subtopik pergudangan. Sekejap ya, saya buka slide. Okay. Which one? Masih boleh nampak skrin saya? Nampak. Nampak kan? Kalau email royak deh. Saya takut saya tersalah klik. Pergudangan. Sikit saja pergudangan. Okay. So, sebelum kita pergi detail pergudangan ni, kita flashback balik. Topik 1 kita belajar asas pengurusan logistik. Kita tengok definisi logistik, apa kepentingan logistik, peranan dia, apa semua kan. Jenis-jenis logistik. Okay. So kemudian topik 2 terus kita masuk aktiviti logistik yang pertama iaitu pengangkutan. Kita belajar pengangkutan darat, pengangkutan air, pengangkutan udara dan juga pipeline. Kemudian kita buat tugasan. Betul tak? Okey. So tugasan semua dah selesai, markah pun saya dah bagi. Okey. Kalau tak ada dalam email bagi tahu saya boleh send semula. Kemudian kita masuk topik 3. P3 ni ialah inventory dan pergudangan sekali. Okey. So kita tahu a part of activity logistik ialah pengurusan inventory dan juga pergudangan. So kita nak masuk hari ni pergudangan. Kita tahu gudang tu tempat kita simpan apa? Tempat kita simpan inventory. Tak kisah inventory kita tu berbentuk bahan mentah ke, berbentuk bahan separa siap ke, ataupun bahan mentah kita tu berbentuk produk siap, ataupun inventory kita tu berbentuk MRO, yang mana kita perlu simpan. So tempat untuk kita simpan ialah gudang lah. So dalam topik pergudangan ni, okay, so subtopik yang kita akan belajar ialah 3 sahaja, iaitu definisi pergudangan, okay, definisi gudang, okay, definisi gudang, okay, definisi gudang, jenis pergudangan dan juga fungsi pergudangan. Okey. Semalam saya pasang dekat kelas A semalam tak keluar bunyi dia. Cuba hari ni. Boleh dengar tak bunyi dia? Dah. Tak dengar juga. Zoom punya setting dia. Zoom punya setting kat mana ni? Sharing option. Macam mana saya nak buat setting dia ni?
Ada setting dia, saya tak tekan. Kakak. Has unique requirements driving Can you decisions hear? within the supply chain each day. If a product isn't It's not that available good. on the shelf, it will not be sold. Dengar. Getting product to the customer reliably and efficiently you. is what we enable daily. Lagi DB sekali saya Schenker. tunjuk okay. So dalam video ni, sebelum kita belajar gudang ni kan jenis-jenis dia, definisi dia apa. Let us look at the macam apa tu? Gambaran lah. Bila kita buat perniagaan, so gambaran pengurusan gudang. Okay. So saya ambil video ni daripada DB Schenker. DB Schenker ni adalah penyedia logistik lah. Tengok ya. A major grocery store sells over 25,000 different products. Each product has unique requirements driving decisions within the supply chain each day. If a product isn't available on the shelf, it will not be sold. Okay. Dengar tak dia cakap apa? If the product tidak ada dekat rak, okay, dekat rak tempat kita nak jual tu, so kita tak berjaya nak jual lah produk tu. Contohnya misalnya pelanggan bila dia pergi, okay, dengarkan suara saya ni. Saya duduk kecek suara pula. Dengar. Okay. So dia kata apabila pelanggan pergi dekat shelf tu maksudnya dekat rak lah, nak beli produk tu. What if kalau produk tu tidak ada dalam barisan produk tu, dia cari produk dia tak ada. So kita tidak berjaya nak memenuhi keperluan pelanggan. So that's why dia kata tadi, jika a customer pergi, If a product isn't available on the shelf, it will not be sold. Getting product to the customer reliably and efficiently is what we enable daily. DB Schenker is a business partner you can trust with the dedicated resources, world-class expertise, and industry-leading technologies to optimize your supply chain, truly adding value and making your service more reliable. Okay. So bila kita buat bisnes, kita tahu bahawasanya kita hendaklah memenuhi keperluan pengguna. So logistik ni tugas dia ialah salah satunya ialah untuk memenuhi, mengoptimumkan perniagaan, okey, dengan cara membantu perniagaan menggerakkan barang, okey. Jadi logistik akan bantu pelanggan mendapat barang yang dikehendaki itu dengan cepat, dengan efisien. Okey. As a global provider with worldwide experience, we offer international supply chain solutions, including dedicated or shared warehousing, integrated distribution, and value-added services. Our customer solutions are developed with the practical knowledge of operating warehouses with world-class building standards, such as Okay, cuba tengok Alah, sibuk pula kau ni. Pakoh dulu. Okay. Cuba tengok dia punya ni apa ni? This is a situation dalam gudang dia lah ni. Tengok barang disusun. Okay, this is one example of a managing warehouse. temperature-controlled requirements or maintaining certification Even kita kena jaga suhu kat dalam gudang. according to the Ni highest apa kita panggil tu kenderaan tu? industry standards. Apa kita panggil tu? Siapa tahu?
Siapa tahu ni apa kenderaan yang diguna dalam gudang tu. DB Schenker offers dedicated warehousing solutions designed to fulfill Ni, apa kita specific panggil business. ni? Kita panggil forklift. Apa nama dia? Forklift. Fork Forklift. tu ke garfu ke fork. So dia ada fork dekat depan kenderaan tu untuk nak angkat. Requirements. Tengok. Our design framework, whether operated directly in your facility or in our warehouse, will be fully adapted to your requirements, including processes, service metrics, IT, and transportation integration. Our solutions focus on Ni logistik lah ni. This is a situation of a logistic punya operation. smooth business transitions thanks to a vast experience in transferring large workforces, a sustainable continuous improvement plan, and a gain share model will further develop joint long-term value. Our warehouses Perasan tak ada papan colour biru dekat dia punya stock inventory ni? Perasan tak? Pernah tengok? Pernah tengok ke tak pernah tengok? Kat sini tak ada colour kat sini. are globally Okay. recognized for their level of Kita excellence. panggil kayu apa? Kayu apa, guys? Orang lelaki tahu kot. Kayu apa orang panggil? Kat sini dia tak ada lacak colour biru. Tengok ada papan colour biru ni ke. Kayu apa tu? Siapa tahu? Kayu apa? Tak tahu. Kayu apa? Tak dengar lah. Kayu apa? Tak tahu. Kayu apa guys? Tak tahu. Siapa tahu? Kayu pellet. Pernah dengar tak kayu pellet? Raja. Raja dengar kayu pellet? Raja. Sini dia tak ada lah colour biru ke? Okay. The second option is our shared warehouse solutions, specially designed for small to medium-sized operations. Not only do customers share space in the warehouse, but they also benefit from horizontal collaboration, which includes storage, process optimization, and retail distribution solutions. The result? Lower overall costs through shared synergies and overhead reduction. Depending on your business strategy and requirements, we will develop the optimal warehouse solution, focusing on sustainability and operations excellence. DB Schenker can achieve this through employing world-class warehouse technologies. Voice picking technology enables our employees to utilize both hands for case or item selection and leads to higher operator productivity of around 10%. 725 Charlie, Papa, 2262. 2262. Ready? Pick 2. 2. And minimized mispicks as each item is inspected and verified. Implementing countback functionality with voice picking technology further improves productivity and inventory accuracy. Elevated picking is used when minimal quantities are being picked by hand. This requires less warehouse space and makes processes more efficient. For high-volume case pick operations, DB Schenker has designed fully automated layer picking solutions where full layers are being picked from pallets. This technology has transformed operations, significantly increasing productivity, reducing MHE, and improving safety and quality. Pushback racking and drive-in racking enable us to store several pallets behind each other, even on a second and third floor, providing high-density storage solutions with the ability to maintain accurate lot and batch control. Our workforce optimization programs allow site management to monitor operator productivity, plan and allocate resources, and adjust staffing to meet business demands.
All these solutions are supported by our scalable and flexible IT platforms, including WMS, TMS, engineered labor standards, and packing solutions. Our software tools provide maximum transparency and visibility of your supply chain. Customized engineered labor standards allow us to track and improve our employees' performance. This ensures we achieve all of your targeted KPIs in the most efficient manner. DB Schenker Flawless Execution is the cornerstone of how we manage continuous improvement in each facility. Our Operational Excellence Program has a proven track record of efficiency and sustainable best-in-class solutions. And as a supply chain specialist, we will run your entire supply chain using a broad spectrum of value-added services. Co-packing is a good example where our solutions produce combined products for large-scale marketing campaigns. Through forecasting and complex production planning, we are able to determine optimal resource and stock levels. Our IT solutions support material sourcing and allow full tracking and visibility of finished goods, ensuring your product is ready when it reaches its point of sale. At DB Schenker, we recognize the value of long-term partnerships, no matter how fast-moving the consumer goods segment becomes. Supply chains must evolve, follow the trends, and bring long-term benefits, driven by openness and trust, built over time. DB Schenker, delivering solutions to the global consumer industry. Okay. So, apa yang kita dapat tonton tadi? Apa yang awak boleh, yang paling menarik dalam video tu, apa yang menarik perhatian awak? Ada error lagi dia. Gana-gana? Apa dia? Ada error lagi dia. Ada lagu dia tu. Tersusun tak? Tersusun ke? Udai tu kecil ke besar? Besar ke? Luas ke? Dan tinggi ke atas dia? Dia susun bahagian tu ke? Lepas tu peralatan yang dia guna, jentera yang dia guna tu memang membantulah urusan pergudangan dia. Dia ada apa yang kenderaan tu tadi, forklift, okey. So kalau you masuk bidang logistik dekat gudang, nak bawa forklift tu dia kena lesen kena ada lesen. Okey, lagi apa lagi yang menarik perhatian awak? Perasan tak ada teknologi dia guna voice. Dia nak ambil barang, dia guna voice sahaja ke? Dia bagi tahu voice, then mesin dia tu jawab, okay, pick. Dia bagi arahan picking, barulah dia ambil. Macam tu. So itu adalah situasi di dalam gudang lah. Okay. So what is gudang? So kita nak tengok definisi gudang. Jenis-jenis pergudangan kita akan tengok 4: public, warehouse, private, salah eja, private, PRIVATE, bonded warehouse dan juga non-bonded warehouse, dan juga beberapa fungsi pergudangan. Ada 10 fungsi pergudangan. Okay. So let's look at the definition dulu. So gudang, what is gudang? Gudang adalah tempat, bangunan atau premis untuk menyimpan sementara dengan selamat. Okay. Kita nak simpan selama-lamanya ke inventory kita tu? Tidak. Kita nak simpan sementara dan secara selamat, sama ada bahan mentah ke ataupun barang-barang yang dikeluarkan, barang-barang keluaran kita lah, barang-barang yang dikeluarkan oleh kilang. Sehinggalah barang-barang itu didestinasikan pergi ke tempat yang lain. Dijadualkan untuk pergi ke satu destinasi yang lain. Contohnya daripada gudang nak pergi ke supermarket, dekat mall dan dekat dia punya distributor dia. Okay. So boleh faham definisi gudang? Gudang ialah tempat, lokasi bangunan, okey, yang tempat untuk kita menyimpan secara sementara barang-barang kita tu, sementara dia dijadualkan untuk dipindahkan ke tempat yang lain. So jenis-jenis gudang, kita ada gudang awam,
kita ada, so what is gudang awam? Public warehouse. WAREHOUSE, warehouse. Warehouse tu maksudnya gudang. Gudang awam dimiliki oleh semua pihak dan orang awam dan menempatkan pelbagai syarikat dan firma dalam satu gudang. Kalau macam DB Schenker tadi tu, awak ingat barang-barang ataupun inventory yang ada dalam tu milik satu syarikat sahaja ke ataupun dimiliki oleh pelbagai syarikat? Yang dalam video tadi tu. Ya, dimiliki oleh satu syarikat sahaja ke ataupun dimiliki oleh pelbagai syarikat? Pelbagai. Ya, pelbagai syarikat. So maksudnya dia gudang awam. So meaning that dia kerja dia ialah menyediakan gudang untuk disimpan oleh syarikat-syarikat yang lain. Okay, so that one is public warehouse lah. Gudang persendirian pula ialah syarikat kita ada gudang sendiri. That one kita panggil gudang persendirian, private. Dimiliki oleh pihak individu tertentu dan diuruskan oleh syarikat kita sahaja. Barang kita sahaja ada dalam tu. So that one is gudang persendirian. So awam menempatkan banyak syarikat punya barang. Private ialah barang syarikat kita sahaja. Okay. So macam gudang JNT kan? JNT dia ada gudang dia juga kan untuk simpan barang. So that one kita panggil public ke private? Private, okay. So another one is kita nak faham apa maksud gudang bonded dan juga non-bonded. Okay, gudang bonded dan non-bonded dia macam ni. Barang-barang yang datang daripada luar, okay, yang diimport masuk akan ditempatkan dalam satu gudang dulu sebelum dia dipindahkan ke tempat lain. Okay. So gudang bonded ni ialah dimiliki oleh kerajaan dan custom. Di authority dia ialah pihak berkuasa dia ialah custom. So custom yang jaga. Okay. So cukai perlu dibayar oleh syarikat yang menggunakan gudang ini. So bila barang kita duduk dalam gudang dia ada charge dia. Sebelum kita datang ambil barang kita ataupun lori kita jadualkan lori kita pergi ambil barang kita tu, barang tu dia akan sementara duduk dekat situ. So that one kita panggil bonded. Okay, kalaulah dijaga oleh pihak custom, so itu kita panggil bonded. Kita kena bayar charge kepada custom. Manakala kalau non-bonded pula ialah yang dimiliki oleh pihak berkuasa pelabuhan. Kita tak perlu bayar, dia memang dah bayar, dah tolong bayar dah untuk kita. Okay. Link ini akan tamat bila masa. Kalau dia tamat saya akan bagi link baru sebab dia 40 minutes dia punya cut off time dia. Kalau dia stop saya akan bagi link baru ya. Okay. So itu empat